Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudara yang dikasihi Allah sekalian, Madrasah Ramadan datang kembali. Madrasah ialah tempat kita meningkatkan potensi diri kita yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Bila kita kata Madrasah Ramadan ni, sebenarnya tempat kita berpeluang memperbaiki diri dan tempat kita belajar, mendidik diri kita insya-Allah. Apa yang kita nak pelajari, yang kita nak tingkatkan kemahiran dan kemampuan kita daripada Madrasah Ramadan ini, tidak lain dan tidak bukan, ialah untuk kita belajar dan berusaha mengawal hawa nafsu kita. Sesungguhnya yang menyesatkan manusia dalam kehidupan dunia ini tidak lari, bahkan kebanyakan berpunca daripada hawa nafsu dan syahwah manusia yang tidak dapat dikawal oleh manusia itu sendiri. Jadi mengawal nafsu ini, Allah Ta'ala beri kita suatu latihan, tidak lain dan tidak bukan, iaitu puasa. Jadi puasa itu menjadikan kita seorang yang daripada pagi sehinggalah terbenam matahari, ya, nak tak nak kita terpaksa melawan keinginan syahwah, makan, minum, dan ini menuntut kita kesabaran. Dan kesabaran ini sangat besar kelebihan dia. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan bagi orang yang bersabar itu tidak terhitung kiraannya, tidak terhitung banyaknya. As-sabru nisful iman, kata Nabi SAW. Sabar itu setengah daripada iman. Dan puasa ini melatih kita bersabar. Dan sabar itu terdiri daripada sabar ketika ditimpa musibah, itu biasa yang kita faham. Tetapi di dalam kefahaman para ulama, sabar itu bukan sekadar melawan nafsu ketika ditimpa musibah, iaitu tidak reda dengan ketentuan Allah dan qada-qadarnya, tetapi melawan nafsu untuk melakukan ketaatan dan melawan nafsu untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Hasil daripada puasa dan kesabaran itu, maka insya-Allah kita menjadi insan yang boleh mengawal dan menguasai nafsu kita. Itulah punca kepada lahirnya taqwa. Allah SWT berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang yang beriman, difardukan atau diwajibkan ke atas kamu puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Penutup ayat itu menyatakan mudah-mudahan kamu bertakwa. Dan takwa itu, saudara sekalian, ialah menjaga diri daripada kemurkaan dan azab Allah, supaya kita mendapat redha dan syurganya. Dan tidak ada lain cara untuk mendapat keselamatan itu melainkan dengan mentaati segala titah perintah Allah dan melaksanakan segala larangannya. Nafsu adalah di antara elemen yang menghalang kita bertakwa. Dengan berpuasa dan Madrasah Ramadan ini, kita akan dapat, insya-Allah, jika kita puasa dengan puasa yang sebenarnya, puasa yang betul, sudah tentulah Allah Ta'ala tidak mensia-siakan puasa kita itu dan mengurniakan kita kelebihan takwa. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana yang kita tegaskan tadi, Ramadan suatu madrasah
yang bukan sahaja padanya ditumpukan kepada puasa, kerana masyarakat kita di Malaysia ini sudah biasa bila disebut Ramadan, bulan puasa. Jadi aspek puasa tu menjadi keutamaan, bahkan setengah-setengah daripada kita, bukan puasa tu yang menjadi tumpuan, sebaliknya bersahur dan berbuka itu yang menjadi tumpuan utama ketika datangnya Ramadan. Sedangkan Ramadan itu lebih daripada sekadar puasa. Padanya terdapat malam Lailatul Qadar, padanya juga diturunkan Al-Quran. Ramadan ini juga sebelum Idul Fitri diwajibkan zakat fitrah dan juga disunatkan beriktikaf. Jadi bukan sekadar puasa. Sebab itulah orang mengatakan Ramadan ini adalah suatu madrasah, pusat pendidikan untuk membangun potensi diri dari masa ke semasa, memperbaikinya supaya menjadi insan yang bertakwa. Untuk itu, marilah kita melihat bagaimana orang-orang soleh berpuasa. Kerana puasa yang begitulah yang patut kita contohi. Apakah saranan mereka supaya puasa kita itu menjadi puasa yang betul dan mendatangkan takwa, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Antara yang mereka catatkan di dalam kitab-kitab penulisan mereka yang kekal sehingga hari ini, penting untuk orang yang berpuasa mengurangkan makan dan minum ketika berbuka dan juga ketika bersahur. Sedangkan amalan itu sunat. Bersahur itu sunnah. Berbuka itu sunnah. Namun, tanda kita berjaya mengawal nafsu, ketika berbuka, kita dapat mengawalnya daripada berlebih-lebihan, daripada keperluan tubuh badan kita. Kalau kita berbuka dengan cara yang berlebih-lebihan, maknanya kita tidak dapat lagi mengawal nafsu kita. Yang berlaku di bulan Ramadan hanyalah perubahan waktu makan dan jadualnya. Sebaliknya, ketika tengah lapar, syahwah dan keinginan begitu membuak-buak, dalam keadaan itu kita dapat mengawal makanan kita, tidak membazir, ya, sehingga kita dapat kadar yang cukup yang memberikan kita keringanan untuk solat maghrib, isyak dan tarawih serta menghidupkan malam. Perkara kedua, untuk menyempurnakan puasa, jaga mata kita, penglihatan kita. Sudah tentulah daripada perkara-perkara yang haram, ya, dosa-dosa kecil, bahkan berlebih-lebihan dalam perkara yang harus pun melihatnya tidak sewajar bagi orang yang berpuasa. Melayan, ya, media alternatif yang ada pada hari ini, yang berbagai-bagai bentuk, media elektronik, ya, yang tidak ada kena-mengena dengan kehidupan kita, hal-hal pribadi orang lain, ya, kita melihat dan membacanya, yang terkadang-kadang terkesan dalam minda kita, dalam fikiran kita, mengganggu konsentrasi kita, dan terkadang-kadang datang pula di dalam ibadat kita. Jadi jagalah mata dan penglihatan itu, kerana dari mata itu turun ke hati. Ya. Kalau melalui makanan yang tak elok menyebabkan tubuh kita sakit dan mudarat, dan apabila kita buang air, mungkin makanan yang mudarat itu keluar bersamanya. Tetapi kalau mata yang tidak kita jaga, tuan-tuan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, dia masuk dalam hati kita dan dia tak keluar. Dia tak akan keluar. Ya. Kadang-kadang dia datang sebagai ingatan-ingatan dalam minda kita yang mengganggu ibadah. Yang ketiga, jaga lidah. Jangan sekali-kali mengumpat, jangan sekali-kali kita berbohong dan berdusta, kerana Allah Ta'ala tidak akan memberi pahala puasa sekiranya kita melakukan dosa itu. Jaga juga telinga daripada mendengar perkara-perkara yang haram, yang lara, yang tidak berfaedah. Kerana puasa itu artinya menahan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah.
Dengan itu digantikan dengan sesuatu yang diredai oleh Allah dan disukainya. Mendengar bacaan Quran, mendengar ceramah, kini banyak pilihan. Melihat perkara-perkara berfaedah, membaca buku, kitab, Quran, hadis dan sebagainya. Seterusnya, untuk puasa kita itu lebih sempurna, ketika berbuka, hendaklah kita sertaikan perasaan khauf dan raja. Takut puasa kita itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kerana Allah itu maha kaya. Ya. Berapa ramai orang yang beribadah, ibadahnya menjadi sia-sia. Rasulullah pernah bersabda, berapa ramai orang yang berpuasa, dia tidak dapat apa-apa daripada puasanya, melainkan lapar dan dahaga. Dan begitu juga kisah Qabil dan Habil. Dua-duanya melakukan ibadah korban, tetapi salah seorangnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Demikianlah membimbangkan kita, takut-takut puasa kita yang penuh dengan kecuaian dan kecacatan itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala yang maha kaya, yang maha sempurna. Pun demikian, kita tetap berharap kerana Allah itu masih pemurah, sangat pemurah dan maha penyayang. Dan yang akhir sekali, kalau boleh ini yang terbaik, berikan fokus kepada fikiran dan hati kita kepada kekuasaan dan keagungan Allah, berzikir, bermunajah, memuji, beristighfar dan sebagainya, baca Quran. Yang penting hubungan dengan Allah Ta'ala itu insya-Allah. Mudah-mudahan dengan sedikit peringatan ini bagi kita bersama, Ramadan kali ini benar-benar menjadi seolah-olah seperti suatu pusat latihan, madrasah yang membina insan yang bertakwa, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.